Perhatian kepada Anda yang sering terganggu tidur karena perlu ke tandas. Terdapat rahasia untuk mendapatkan tidur yang lena dalam masa 1 hari sahaja. Hari ini, saya akan mendedahkan kaedah penyelesaian tanpa obat dan tanpa perlu ke hospital. Saya ingin bertanya secara jujur kepada Anda semua. Berapa kali Anda terjaga semalam? Sekali, 2 kali, atau 3-4 kali? Apabila mata Anda terbuka karena ingin ke tandas semasa tidur, adakah Anda hanya membiarkannya sambil berpikir, "Aduhai, aku udah tua. Ini perkara biasa." Orang yang ingin saya perkenalkan hari ini ialah Puan Salma, seorang warga emas berusia 76 tahun. Beliau seorang yang sangat anggun dan sehat. Tetapi, semasa beliau datang berjumpa saya, wajahnya kelihatan suram dan pucat. Apabila ditanya sebabnya, beliau berkata beliau takut akan waktu malam. Setiap malam, beliau akan terjaga 4 atau 5 kali kerana air kencing. Beliau memberitahu bahwa sudah beberapa kali beliau hampir tersadung di ambang pintu semasa berjalan ke tandas dalam keadaan mamai di tengah kegelapan subuh. Pada waktu siang, beliau terlalu letih sehingga tertidur-tidur ayam walaupun sedang berbual dengan kawan-kawan di pusat komuniti. Akibatnya, beliau mula berasa takut jika beliau sedang menghidap demensia nyanyu. Mungkin ada di antara Anda yang sedang mendengar kisah ini berasa tersentak dan berkata, itu kisah saya. Ya, benar. Ini bukan masalah orang lain. Ini adalah penyakit yang dipanggil nokturia, kencing malam yang dialami oleh Sikh daripada 10 warga emas berusia 65 tahun ke atas di Malaysia setiap malam. Ya, saya baru sahaja menyebutnya sebagai penyakit. Ramai orang menahannya dengan berpikir, sudah tentu jadi begini bila tua, ataupun dikencing dah tua, sebab itulah. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, Anda tidak boleh membiarkan perkara ini. Ia bukan sekedar masalah tidur yang terganggu. Jika Anda kerap terjaga pada waktu malam, toksin yang berbahaya akan terkumpul di dalam otak kita. Anda perlu tidur nyenyak supaya sisa buangan yang terkumpul di dalam otak dapat dibersihkan. Tetapi jika asik terjaga, proses itu tidak berlaku. Jika ini terkumpul, ia boleh membawa kepada demensia. Tambahan pula, seperti Puan Salma, jika Anda mengalami kemalangan jatuh semasa ketandas dalam gelap malam, tulang pinggul Anda mungkin patah dan Anda mungkin terpaksa berbaring di katil seumur hidup. Kencing malam adalah isyarat kecemasan yang sangat kritikal yang dihantar oleh badan Anda. Namun, ada berita yang sangat baik. Puan Salma telah mengamalkan kaedah yang saya ajarkan hanya untuk 1 hari, dan pada malam itu juga kekerapan ketandas berkurang separuh. Seminggu kemudian, beliau menelepon saya untuk mengucapkan terima kasih kerana dapat tidur lena tanpa terjaga sekalipun sepanjang malam. Adakah beliau menjalani pembedahan? Tidak. Adakah beliau makan ubat mahal? Tidak. Ini adalah kaedah yang tidak memerlukan wang 1 sen pun dan boleh dilakukan di rumah sekarang juga. Anda tidak melakukannya kerana tidak tahu, tetapi jika tahu, sesiapa sahaja boleh memulihkannya. Hari ini, dengan pengalaman saya selama 20 tahun sebagai doktor, saya akan kongsikan 5 penyelesaian pasti untuk tidur nyenyak sampai ke pagi tanpa perlu ke tandas sepanjang malam. Mereka yang menonton video ini sampai habis, hidup Anda akan berubah bermula malam ini. Sebelum kita mulakan cerita sebenar, jika Anda menantikan kandungan video hari ini, sila tekan butang suka. Dan tinggalkan komen 2 perkataan, tidur lena. Baiklah, saya tidak akan bermukadimah panjang. Saya akan kongsikan 2 rahasia utama terlebih dahulu bagaimana Puan Salmah berjaya mengurangkan kekerapan ketandas secara drastik dalam masa 1 hari. Ini tidak memerlukan wang dan Anda boleh mulakan sekarang juga. Pertama, mulai jam 6 petang hari ini Anda mesti berhenti minum air. Bukan sahaja air kosong, malah kuah sup, buah-buahan, dan teh semuanya perlu dihentikan. Jika tekak Anda benar-benar kering, cukup sekadar membasahkan bibir sahaja. Puan Salma pernah mengadu kepada saya dengan rasa tidak puas hati. Doktor, saya minum sekawan teh herba suam selepas makan malam demi kesehatan. Dan sambil tonton TV, saya makan epal atau buah lai untuk vitamin. Itu sahaja nikmat hidup saya, takkan itu pun tak boleh. Ya, Anda mesti berhentikannya. Sebab utama warga emas terjaga pada waktu malam adalah kerana pengambilan cekair yang kononnya untuk kesehatan itu. Saya akan terangkan sebabnya. Semasa kita muda, walaupun kita minum air dengan banyak pada waktu malam sebelum tidur, kita tidak akan terjaga langsung sepanjang malam. Mengapa?
Karena di dalam otak kita ada penjaga pintu yang sangat bijak. Dalam istilah pakar, ia dipanggil hormon antidiuretik atau bahasa mudahnya hormon yang memekatkan air kencing. Penjaga pintu ini memulakan tugasnya apabila malam menjelma. Malam dah tiba, tuan nak tidur, jadi kurangkan jumlah air kencing, arahnya kepada buah pinggang. Jadi semasa muda, hanya sedikit air kencing yang pekat dihasilkan sepanjang malam, membolehkan kita tidur lena sehingga pagi. Tetapi apabila usia melepasi 60 tahun, malangnya penjaga pintu ini sudah tua dan tidak bekerja dengan baik. Walaupun malam sudah tiba, ia tidak mengeluarkan arahan untuk mengurangkan air kencing. Jadi, air kencing yang jernih dan cair terus dihasilkan dengan banyak pada waktu malam, sama seperti waktu siang. Saiz pundi kencing hanyalah sebesar 2 kawan kertas, tetapi air terus masuk, mengkurah-kurah sepanjang malam, sudah tentu ia akan melimpah. Jadi otak membunyikan lonceng kecemasan dan asyik mengejutkan Anda dari tidur. Oleh itu, jika hormon tidak bekerja, kita perlu mengawalnya secara manual. Tutup pipe air selepas jam 6 petang. Dengan mematuhi perkara ini sahaja, kekerapan ketandas pada waktu malam akan berkurang separuh. Kedua, 2 jam sebelum tidur, baring di sofa dan angkat kaki Anda lebih tinggi dari jantung selama 20 menit. Anda boleh letakkan kusyen atau bantal di bawah kaki, atau sandarkan kaki di dinding. Anda mungkin fikir, apa kaitan ini? Apa hubungannya air kencing dengan kaki? Ada hubungan yang sangat mendalam. Apabila saya melihat kaki Puan Salma, terdapat kesan getah stokin yang jelas dan pergelangan kakinya bengkak, itu semua adalah air. Pada waktu siang, kita berdiri atau duduk, jadi graviti menyebabkan air dalam badan turun dan berkumpul di kaki. Kaki Anda penuh dengan air, ibarat air bertakung di longkang. Tetapi apa yang berlaku apabila Anda baring untuk tidur pada waktu malam? Air yang banyak terkumpul di kaki tadi akan naik semula ke atas karena tiada lagi graviti yang menahannya. Ia kembali ke badan dan akhirnya masuk ke buah pinggang. Bagi buah pinggang, ini satu kejutan besar. Tuan badan baru nak tidur, tiba-tiba sejumlah besar air meluru masuk. Jadi buah pinggang coba memprosesnya menjadi air kencing dengan cepat untuk dikeluarkan. Inilah sebabnya mengapa Anda terasa ingin kencing dan terjaga hanya 1 atau 2 jam selepas tidur. Air yang berada di kaki semuanya berkumpul di pundi kencing. Jadi, apa yang perlu dilakukan? Jangan buang air itu semasa sedang tidur, sebaliknya buanglah sebelum tidur. Selepas makan malam, semasa menonton TV, angkat kaki tinggi selama 20 menit, air yang bertakung di kaki akan beredar dan diproses menjadi air kencing. Kemudian, pergi ke tandas dan kosongkan pundi, kencing sepenuhnya sejurus sebelum tidur. Dengan cara ini, air yang sepatutnya mengisi pundi kencing sepanjang malam telah dikeluarkan lebih awal, membolehkan Anda tidur dengan lebih selesa. Puan Salma berkata, perbezaan antara hari beliau mengangkat kaki dan hari beliau tidak melakukannya adalah bagaikan langit dengan bumi. Baiklah, mari kita rumuskan. Tutup pipe air selepas jam 6 petang. Angkat kaki sebelum tidur untuk buang air berlebihan. Coba amalkan 2 perkara ini malam ini juga. Kesegaran yang Anda rasai esok pagi pasti berbeza sama sekali. Maklumat penting ini tidak patut disimpan seorang diri, bukan? Jika Anda kongsikan video ini kepada kawan-kawan yang susah tidur malam, Anda mungkin menjadi penyelamat nyawa mereka. Seterusnya, bagi mereka yang sudah berhenti minum air dan mengangkat kaki tetapi masih terjaga pada waktu malam, Anda perlu memeriksa sampul ubat Anda sekarang juga. Ini adalah rahasia ketiga. Adakah Anda mengambil ubat darah tinggi selepas makan malam? Jika ya, kemungkinan besar puncanya adalah ubat tersebut. Puan Salma juga begitu. Dokter, pagi-pagi saya kelam kabut dan selalu terlupa, jadi saya makan ubat darah tinggi selepas makan malam supaya tenang, katanya. Beliau seorang pesakit yang sangat patuh. Namun, kepatuhan itu sebenarnya menjadi racun. Banyak obat darah tinggi mengandungi bahan diuretik. Apa itu diuretik? Seperti namanya, ia adalah obat yang memaksa penghasilan air kencing untuk dikeluarkan. Ia mengeluarkan air dari badan untuk menurunkan tekanan dalam salur darah. Kesan obat ini biasanya bertahan selama 6 hingga 8 jam selepas diambil. Mari kita kira, jika Anda makan obat ini pada jam 7 malam, maka pada jam 1 pagi, 3 pagi, dan 5 pagi waktu di mana kita sepatutnya tidur nyenyak kesan obat itu sedang memerah buah pinggang untuk menghasilkan air kencing. Anda terpaksa ketandas bukan kerana kehendak sendiri, tetapi kerana kesan obat
Jadi saya tukar preskripsi Puan Salma. Puan, obat ini mesti dimakan selepas sarapan pagi. Saya hanya menukar waktunya. Apa hasilnya? Pada waktu siang, kita memang aktif bergerak, jadi kerap ketandas bukanlah masalah besar. Setelah semua air kencing dikeluarkan pada waktu siang, buah pinggang dapat berehat pada waktu malam. Anda juga perlu bertanya kepada dokter Anda pada temu janji akan datang. Dokter, saya sangat susah tidur malam sebab nak kencing. Adakah obat saya mengandungi diuretik? Bolehkah saya tukar ke waktu pagi? Satu soalan ini boleh menyelamatkan tidur malam Anda. Rahasia keempat, ini memerlukan sedikit latihan. Latihan untuk tidak tertipu dengan penipuan otak apabila terjaga malam. Puan Salma seorang yang pembersih, jadi sebaik sahaja terasa sedikit hendak kencing semasa tidur, beliau terus bangun berlari ke tandas. Tetapi bila sampai di sana, adakah banyak air kencing yang keluar? Tidak, hanya sedikit sahaja. Tetapi rasanya sangat mendesak. Inilah isyarat palsu yang dihantar oleh otak dipanggil urgency incontinence kencing, tidak lawas mendesak. Pundi kencing kita sebenarnya besar. Ia boleh menampung 2 hingga 3 kawan kertas dengan mudah. Tetapi apabila tua, sensor pundi kencing menjadi sensitif. Walaupun baru separuh peneh, ia melaporkan kepada otak, "Tuan, dah peneh. Kena kosongkan sekarang." Ia memberi laporan palsu. Tabiat terus berlari ke tandas sebaik sahaja terjaga malam menjadikan sensor penipu ini semakin sensitif. Tuan aku bertindak serta-merta bila aku cakap, jadi ia belajar untuk menjadi lebih mendesak. Jadi, latihan diperlukan. Mulai malam ini, jika Anda terjaga dan rasa nak kencing, jangan tengok jam, baring diam-diam di katil dan kira nombor dalam hati, tepat 2 minit. Kira perlahan-lahan dari 1 sampai 120. Tarik nafas dalam-dalam sambil berfikir, ini palsu. Pundi kencing aku masih kuat. Ajaibnya, jika Anda tahan selama 2 minit, rasa mendesak itu sering hilang seperti satu penipuan. Dan Anda boleh tidur semula. Puan Salma pada mulanya takut, "Dokter, kalau saya tahan nanti terkencing dalam selimut macam mana?" Tetapi apabila dicoba, banyak kali beliau tertidur semula sebelum sempat mengira sampai 100. Bila bangun pagi, jumlah air kencing pun banyak menunjukkan pundi kencing mampu menampung. Ini adalah rawatan terbaik untuk membesarkan kapasiti pundi kencing dan mendidik otak. Terakhir, secara ringkas, ada sesiapa yang berdengkur dengan kuat. Jika Anda mengalami sleep apnea henti nafas semasa tidur, jantung Anda akan menjerit. Tolong, tak cukup nafas. Kemudian, jantung akan mengeluarkan hormon diuretik yang sangat kuat. Ia tersalah anggap bahawa Anda sukar bernafas kerana terlalu banyak air dalam badan. Cepat buang air. Arahnya. Jadi bagi mereka yang berdengkur kuat, air kencing dihasilkan menderu-deru macam air terjun sepanjang malam. Jika ada orang memberitahu awak tidur sampai tak bernafas, Anda mungkin perlu menjalani pemeriksaan tidur dan bukan hanya berjumpa pakar urologi. Memulihkan masalah dengkur seringkali menghilangkan masalah kencing malam sepenahnya. Baiklah, tukar waktu makan ubat, tahan 2 minit bila terjaga, dan periksa masalah dengkur. Jika Anda jaga perkara ini, Anda sudah 90% bersedia untuk mengucapkan selamat tinggal kepada kencing malam. Adakah ini membantu? Untuk terus mendapatkan maklumat kesihatan yang berguna, sila tekan butang langgan dan butang loseng notifikasi sekarang. 1 klik Anda memberi semangat besar kepada saya untuk membuat video. Mungkin maklumat yang Anda belajar tadi berterabur dalam fikiran, bukan? Risau kalau tak tahu macam mana nak amalkan. Jangan risau, saya telah sediakan jadual waktu 24 jam bebas kencing malam yang sebenarnya diamalkan oleh Puan Salma. Anda tak perlu pening kepala, ikut sahaja jadual ini selama 3 hari. Hari Puan Salma bermula pada jam 2 pagi. Sebaik bangun, apa perkara pertama beliau buat? Ya, minum segelas air dan makan ubat darah tinggi. Dulu beliau makan ubat lepas makan malam dengan santai, sekarang makan sebaik bangun tidur, supaya kesan ubat berlaku siang hari dan hilang pada waktu malam. Waktu pagi dan tengah hari adalah masa bebas. Perkara penting waktu ini ialah minum air. Ramai orang tak minum air dari siang sebab takut kencing malam, itu bahaya. Siang kena minum cukup, supaya sisa buangan badan keluar. Puan Salma minum kopi,
kegemarannya, dan makan sup pada waktu siang sepuas hati. Tetapi pada jam 5 petang, loseng amaran berbunyi. Mula dari waktu ini, kena perlahan-lahan bersedia. Selepas jam 5 petang, hentikan minuman berkafein serta-merta, buah-buahan, juga setakat waktu ini sahaja. Sepotong buah lai atau tembikai yang dimakan selepas makan malam adalah punca utama yang menyeksa Anda sepanjang malam. Jam 6 petang, waktu makan malam. Mulai waktu ini dilarang minum kuah. Jangan makan nasi berkuah, makanlah lauk yang kering. Air segelas yang biasa diminum selepas makan perlu dikurangkan kepada separuh. Puan Salma pada mulanya rasa ini paling susah. Doktor, mulut saya rasa sunyi waktu malam, macam mana? Jadi, saya ajar satu rahasia. Kemam ais batu. Jika terlalu dahaga, jangan teguk air bergelas-gelas, tapi masukkan 1 ketul ais ke dalam mulut dan biarkan ia cair perlahan-lahan seperti gula-gula. Dahaga hilang, tapi jumlah air yang masuk sangat sedikit. Ini sangat berkesan. Jam 8 malam, waktu tonton drama. Jangan sekadar duduk di sofa, susun kusyen tinggi-tinggi, dan letakkan kaki di atasnya. Atau baring di lantai dan letak kaki di atas sofa. Cukup 20 menit. Ini masa untuk air yang terkumpul di kaki sepanjang siang turun semula ke pundi kencing. Jam 10 malam, sejurus sebelum tidur. Pergi ke tandas buat kali terakhir, kosongkan pundi kencing sehabis mungkin. Kemudian baring di katil. Jika Anda terjaga jam 2 pagi, jangan terus bangun. Fikir otak aku tertipu lagi dan tarik nafas dalam-dalam di katil sambil mengira sampai 120. Jika sudah kira sampai 120 tapi masih tak tahan, barulah pergi. Tapi selalunya Anda akan tertidur semula sebelum itu. Bila Anda cuba amalkan ini, pasti akan timbul soalan. Saya akan jawab 2 soalan paling populer yang sering ditanya oleh warga emas di klinik. Soalan pertama, doktor, kalau orang tua tak minum air, nanti darah jadi pekat dan kena stroke, betul tak? Ramai yang risaukan ini, bukan? Kesimpulannya, jika Anda minum secukupnya pada waktu siang, Anda tak perlu risau langsung. Badan kita tidaklah selemah itu. Air yang diambil waktu siang sudah cukup untuk melangkarkan darah sepanjang malam. Sebaliknya, minum banyak air waktu malam dan tidur terganggu itu lebih menaikkan tekanan darah dan lebih buruk untuk kesehatan otak. Berhentilah minum air malam dengan tenang. Soalan kedua, diari kencing tu kena tulis ke lecehlah. Ya, memang leceh kan? Tak perlu tulis setiap hari. Tulis 3 hari sahaja, tak perlu sukat mililiter dengan tepat. Cukup tulis separuh kawan kertas atau 1 kawan peno. Ini penting kerana jika Anda bangun malam dan air kencing banyak, maknanya kena kurangkan air lagi. Tapi, jika air kencing sikit, sebesar genggaman tangan tapi asyik terjaga, itu tanda pundi kencing sensitif dan mungkin perlu ubat. Cara paling tepat untuk membezakannya adalah rekod Anda. Jika Anda bawa rekod 3 hari ini ke hospital, doktor pasti akan menyambut Anda dengan gembira dan berkata, wah, hebat betul pesakit ini. Maka mana? Tak susah bukan? Puan Salma pun pada mulanya ragu-ragu, tapi lepas cuba sehari, beliau rasa badan sangat ringan dan selesa. Anda percayalah cakap saya dan cuba ikut 1 hari saja malam ini. Tak rugi mencuba bukan? Tapi percubaan itu mungkin mengubah hidup Anda. Sekarang, hanya perlukan keazaman. Tinggalkan komen, saya buat 2 perkataan sahaja. Tunjukkan azam Anda untuk mencuba seperti Puan Salma mulai hari ini. Lebih bagus kalau kita saling memberi semangat di ruangan komen, bukan? Terima kasih kerana sudi mendengar bebelan saya yang panjang ini. Oleh kerana banyak maklumat hari ini, mungkin Anda risau tak dapat ingat semuanya kan? Lupakan teori perubatan yang rumit, tapi demi tidur lena Anda, sila ingat 3 peraturan emas ini. Boleh tulis dan tampal di pintu peti sejuk. Selepas jam 6 petang, istiharkan perintah berkurung untuk air, buah, dan kuah daripada masuk ke mulut. Buah pinggang Anda juga perlu berehat pada waktu malam. Seperti yang saya katakan, pipe air otomatik dalam badan rosak bila tua, jadi Anda kena tutup pipe manual sendiri. Tolak godaan sepotong buah selepas makan malam. Kesabaran kecil itu adalah perisai terkuat untuk tidur lena Anda. Angkat kaki lebih tinggi dari jantung selama 20 menit sebelum tidur. Ini masa untuk kembalikan cekair yang berkumpul di kaki akibat graviti ke tempat asalnya. Kalau tak buat, air itu akan menyerang pundi kencing sepanjang malam.
Jangan termenung kosong masa tengok TV, letak kaki atas bantal. Kurangkan kekerapan ketandas malam ini bermula dari awal lagi. Ubah makan waktu pagi, dan kalau terjaga malam, tahan 2 minit, bincang dengan doktor untuk tukar ubat darah tinggi ke waktu pagi. Bila terjaga malam, jangan tertipu dengan isyarat palsu otak. Jangan terus bangun kira sampai 120 di atas katil. Penantian singkat itu adalah latihan terbaik untuk menguatkan pundi kencing yang sensitif. Anda masih ingat Puan Salmah yang saya ceritakan di awal tadi? Sebulan yang lalu, malam adalah waktu yang menakutkan baginya. Malam ini bangun berapa kali lagi, nanti jatuh macam mana. Beliau takut melihat matahari terbenam kerana keresahan itu. Tetapi tahukah Anda bagaimana keadaan beliau sekarang? Dr. Mohad Rizal, sekarang saya bangun pagi rasa sangat segar dan bahagia. Kerana tidur lena sepanjang malam, seri wajahnya berubah. Dan kerana tidak letih di siang hari, beliau ada tenaga untuk bermain dengan cucu di taman permainan. Apabila kencing malam hilang, semangat dan keyakinan hidup yang hilang telah kembali. Tuan-tuan dan puan-puan, kencing malam nokturia bukanlah akibat semula jadi penuaan. Ia bukan ketidakselesaan yang perlu ditanggung sebab dah tua. Ia adalah penyakit yang boleh dipulihkan sepenuhnya jika Anda faham prinsip tubuh dan ubah sedikit tabiat. Cubalah amalkan kaedah yang saya ajar hari ini dengan tekad yang kuat selama 3 hari bermula malam ini. Jika masih tidak berubah selepas itu, jangan ragu-ragu untuk membawa diari kencing 3 hari Anda dan berjumpa dokter di hospital. Dapatkan bantuan perubatan. Yang penting adalah kehendak Anda untuk tidak berputus asa menjaga tubuh sendiri. Saya dengan tulus ikhlas berharap malam Anda bukan lagi waktu penderitaan berulang-alik ketandas, tetapi menjadi waktu rehat yang manis untuk hari esok. Saya mendoakan sepenuh hati agar Anda dapat tidur dengan mimpi yang indah tanpa terjaga walau sekalipun malam ini. Sekian, saya Dr. Mohad Rizal dari Saluran Kesihatan Warga Emas, penyokong kesihatan warga Emas Malaysia yang setia. Terima kasih